Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Pelaksanaan inisiatif pembaharuan lesen memandu Malaysia bagi tempoh 10 tahun yang bermula hari ini bukan suatu paksaan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook, inisiatif itu dilaksanakan setelah mengambil kira maklum balas rakyat untuk memanjangkan tempoh sah laku lesen. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada lawatan Menteri Pengangkutan ke Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Seremban. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan diskaun 10% kepada mereka yang membuat pembayaran bagi pembaharuan lesen untuk tempoh 10 tahun akan terus dilaksana tanpa tempoh khusus. Sebuah syarikat Bumiputera tampil bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha membantu usahawan yang muflis dan terkesan akibat pandemik COVID-19. Find Network and Deal (FND) adalah platform jaringan usahawan yang membantu menyediakan platform secara percuma kepada golongan usahawan untuk mempromosikan perniagaannya. Terdapat 3 kategori di dalam platform jaringan ini, iaitu usahawan, syarikat dan pelabur. Jelasnya lagi, FND juga sedang bekerjasama dengan pihak bank dan agensi kewangan kerajaan untuk turut serta mempromosikan tawaran dan geran kepada usahawan. Malah platform tersebut merupakan pusat sehenti yang menghimpunkan semua perniagaan di bawah satu bumbung sambil mengembangkan rangkaian usahawan yang terlibat. Ini pula perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 20 orang maut apabila sebuah bot pelancong 2 tingkat karam di Kerala, selatan India. Insiden itu berlaku di Tanun, sebuah bandar pantai di daerah Malappuram di Kerala. Operasi menyelamat sedang giat dijalankan. Jumlah kematian yang tepat masih lagi belum diketahui. Berkemungkinan jumlah kematian meningkat. Menteri Sukan dan Perikanan Negeri V. Abdul Rahiman yang melaras usaha menyelamat berkata kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak. 4 orang mangsa yang dibawa ke hospital dalam keadaan kritikal. Lebih 40 penumpang dipercayai berada dalam bot berkenaan ketika kejadian tanpa jaket keselamatan. Bot tersebut karam dipercayai kerana terlebih muatan. Sekurang-kurangnya 7 pejalan kaki maut dan beberapa lagi cedera selepas dilanggar sebuah kereta SUV di Brownsville, Texas. Menurut polis Brownsville, Lieutenant Martin Sandoval, pemandu lelaki tersebut kini dalam tahanan. Dia didakwa memandu secara melulu dan boleh menghadapi beberapa pertuduhan. Kesemua mangsa ketika itu sedang menunggu di perhentian bas berhampiran pusat Ozanam, tempat perlindungan gelandangan dan pendatang asing. Berapa pendatang asing turut maut dalam insiden tersebut. Sandoval tidak mendedahkan secara terperinci keadaan mangsa. Bandar Brownsville di sempadan Mexico salah satu tempat dituju untuk pendatang asing, terutama selepas sekatan COVID-19 tamat. Motif pelanggaran masih disiasat. Rejim Zionis merobohkan sebuah sekolah di tebing barat dengan mendakwa tindakan itu dilakukan berikutan isu keselamatan. Bagaimanapun, tindakan rejim Zionis itu mendapat kecaman Kesatuan Eropah EU yang membiayai projek pembinaan sekolah berkenaan. EU akui terkejut dengan kehadiran rejim Zionis di tapak sekolah yang menempatkan 5 kelas dan memberi perkhidmatan kepada 45 pelajar. Rejim Zionis mendakwa sekolah itu dibina secara haram dan menimbulkan bahaya terhadap keselamatan. Pegawai Menteri Pendidikan Palestin Ahmad Nasir berkata sekolah itu menggantikan sekolah lain yang dirobohkan rejim Zionis pada tahun 2019. Ahmad juga mendakwa Israel mahu merampas tanah berkenaan. EU menggesa Israel menghentikan semua perobohan dan pengusiran yang hanya akan meningkatkan penderitaan penduduk Palestin dan meningkatkan lagi ketegangan. Wakil EU berkata perobohan itu menyalahi undang-undang antarabangsa selain ia menjejaskan hak kanak-kanak mendapatkan pendidikan yang perlu dihormati. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.